Walaupun sudah 10 tahun tragedi pencerobohan Lahad Datu berlalu, namun luka dan ingatan kita semua terhadap peristiwa berdarah tersebut masih lagi segar di ingatan. Peristiwa pilu itu turut mengorbankan perwira-perwira negara yang berjuang mempertahankan kedaulatan negara sehingga ketitisan darah terakhir. Kali ini, kami akan membawa anda semua menyingkap kembali peristiwa pencerobohan Tan Duo, Lahad Datu, Sabah yang telah menjadi sejarah hitam dalam negara kita. Krisis pencerobohan Lahad Datu 2013 mengaitkan kepada insiden diplomatik yang berlaku di antara Malaysia dan Filipina sejurus selepas 235 orang Filipina yang sebahagiannya bersenjata mendarat di Kampung Tan Duo, daerah Lahad Datu, Sabah pada 11 Februari 2013. Kumpulan tersebut yang menggelarkan diri mereka sebagai Angkatan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara telah dihantar oleh Jamalul Kiram III yang merupakan salah seorang dari pihak-pihak yang menuntut takhta Kesultanan Sulu. Kiram menyatakan bahawa matlamat mereka adalah untuk menuntut kembali wilayah mereka di bahagian timur Sabah bekas Borneo Utara yang masih tidak dapat diselesaikan. Latar belakang konflik tuntutan antarabangsa. Pada tarikh 23 Oktober 2001, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan bahawa Sabah dan semua kawasan kepulauannya adalah di bawah Persekutuan Malaysia. Mahkamah Antarabangsa juga tidak menerima permohonan kerajaan Filipina untuk masuk campur dalam urusan persengketaan status Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang berlaku di antara Malaysia dan Indonesia. Penghakiman ini diambil oleh Mahkamah Antarabangsa setelah meneliti kesemua perkara yang berkaitan dengan pendudukan di negeri Sabah. Ini termasuk faktor geografi dan sejarah kawasan tersebut. Ia juga mengambil kira aspek hak penduduk untuk bersama kerajaan yang mereka pilih. Dan ini telah diakui oleh semua rakyat Sabah bahawa mereka adalah sebahagian daripada Malaysia. Permasalahan wilayah ini tidak lagi wujud kerana Sabah dengan secara mutlaknya menjadi sebahagian dari negara Malaysia dan segala pentadbiran negeri sudah termaktub di dalam Persekutuan Malaysia. Filipina pernah membuat tuntutan tetapi tidak berbuat secara rasmi setelah beberapa tahun. Dalam konflik yang berlanjutan, Filipina telah menuntut mengenai pendudukan Malaysia ke atas negeri Sabah. Sebab tuntutan ini ialah kerana wilayah Kesultanan Sulu juga merangkumi bahagian utara timur Borneo yang termasuk dalam Kepulauan Sulu. Kedua-dua perkara mengenai wilayah ini dan status semasa Sultan masih tidak dapat diselesaikan. Pada 7 Oktober 2012, Presiden Filipina iaitu Benigno Aquino telah mengumumkan bahawa rangka kerja perjanjian damai yang melibatkan antara Kerajaan Filipina dan Barisan Utama Pembebasan Islam Moro. Bagaimanapun, pewaris Kesultanan Sulu berasa diketepikan dalam perundingan tersebut. Sebagai tindak balas, Sultan Jamalul Kiram III mendakwa dirinya menjadi pewaris sah kepada takhta Sulu. Beliau telah menetapkan pada 11 November 2012 bahawa kontingen awam dan tentera harus menuntut hak-hak wilayah di Borneo Utara. Oleh itu, beliau telah melantik saudaranya dan Raja Mudah Pewaris atau Putera Mahkota Agbimuddin Kiram untuk memimpin kumpulan tersebut. Beberapa bulan selepas 11 Februari 2013, Agbimuddin Kiram dan seramai 100 pengikutnya tiba di Kampung Tan Duo, Lahad Datu, Sabah dari pulau kejiranan iaitu Pulau Simunul, Tawi-Tawi di selatan Filipina. Motif kedatangan. Selepas kumpulan penceroboh dikesan, polis Malaysia telah mengepung jalan utama di Lahad Datu yang melalui ladang kelapa sawit sehingga ke Kampung Tan Duo, di mana lelaki bersenjata tersebut berada. Polis Marin juga meronda perairan berdekatan. Agensi-agensi keselamatan juga telah menyekat kemasukan warga dari selatan Filipina. Mengikut sumber dari kehadiran tentera Sulu di Lahad Datu adalah disebabkan mereka ingin menuntut pengiktirafan dan hak untuk selama-lamanya tinggal di Sabah. Malahan pemberontak Sulu ini tidak mahu berganjak dari kedudukan mereka. Agbimuddin Kiram, adik kepada Sultan Sulu, mengatakan bahawa sekiranya Malaysia ingin berunding, mereka hendaklah berunding terus dengan Sultan Sulu, Sultan Jamalul Kiram III, secara terus. Ini adalah kerana arahan yang diterima oleh Agbimuddin Kiram adalah daripada abangnya. Beliau juga menyatakan bahawa akan terus berada di Lahad Datu dan hanya akan berundur sekiranya dipanggil semula oleh abangnya. Pertempuran bermula.
Pada pagi 1 Mac, satu pertempuran telah berlaku di antara PDRM dan pengikut Agbimuddin Kiram. Dua anggota PDRM dari kumpulan Komando 69 iaitu Inspektor Zulkifli Mamat dan Sarjan Sabaruddin telah terkorban. Manakala 12 pengikut Agbimuddin Kiram telah terbunuh dalam situasi tersebut. Serangan ini tidak terhenti di sini. Serangan juga melebar ke daerah Semporna. Pada 3 Mac pada waktu pukul 6.30 petang, seramai 6 anggota polis telah terkorban dalam serangan hendap oleh penceroboh bersenjata di Kampung Srijaya, Simunul, Semporna. 6 penceroboh turut terbunuh dalam situasi tersebut. Anggota polis yang terbunuh di Kampung Srijaya, Semporna, Sabah pada 2 Mac lalu ditemui dalam keadaan yang sangat tragis. Perbuatan yang sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan itu telah menimbulkan tanda tanya pelbagai pihak sama ada mereka ini di bawah pengaruh dadah atau ilmu hitam. Justeru perlakuan mereka ini juga bertentangan dengan ajaran Islam. Pihak polis masih menyiasat sama ada kumpulan ini mempunyai kaitan dengan pengikut Kesultanan Sulu. Sebelum ini, pada jam 7 pagi di hari yang sama seorang penceroboh telah dibelasah sehingga mati oleh penduduk kampung tersebut. Abraham Ijirani, iaitu Setiausaha Agung Sultan Kiram ketiga, berkata keganasan bermula ketika polis Malaysia sedang memeriksa rumah seorang pendatang tanpa izin Filipina yang disyaki melindungi penceroboh. Ianya berakhir apabila Imam Maas dan 4 orang anak beliau terbunuh apabila diketahui bahawa mereka sedang melindungi saudara mara Sultan yakni penceroboh di kawasan itu. Kerajaan Malaysia telah mula menggandakan bilangan polis dan tentera dengan menggerakkan pegawai Regimen Askar Melayu Diraja. Selain itu, 7 batalion ATM dari Semenanjung dan 1 batalion PGA dari Sarawak juga telah dihantar bagi meningkatkan kawalan keselamatan. Pada 5 Mac, Malaysia telah menghantar 3 buah pesawat pejuang FA-18 Hornet dan 5 Hawk bagi melancarkan serangan bom dari udara ke kawasan yang dikatakan merupakan tempat persembunyian pengikut Agbimuddin Kiram pada jam 7 pagi. Akhbar Berita Harian mengatakan kira-kira 30 mayat penceroboh telah ditemui. Manakala, seorang telah ditembak mati. Susulan itu pada 7 Mac 2013, Jamalul Kiram III mengumumkan gencatan senjata pihak Kesultanan Sulu menurut jurucakapnya Abraham Ijirani. Bagaimanapun, kerajaan Malaysia menolak gesaan gencatan senjata dan mahu pengganas itu meletakkan senjata tanpa syarat serta serah diri. Seramai 52 orang pengganas Sulu termasuk ketua kumpulan itu yang berpangkat Jeneral terbunuh dalam Ops Daulat. Pada 8 Mac 2013, lebih 50 individu yang disyaki mempunyai kaitan dengan penceroboh militan di Lahad Datu ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) ditubuhkan susulan Ops Daulat yang dilancarkan bersama Pasukan Keselamatan Negara. Tangkapan dan pendakwaan. Pada 23 Mac 2013, Pasukan Keselamatan Negara menangkap 2 individu penting dalam insiden di Lahad Datu dalam 2 tangkapan berasingan. Mereka adalah seorang rakyat tempatan yang selama ini membekalkan makanan, minuman, ubat-ubatan, pengangkutan dan tempat tinggal untuk kumpulan Sulu serta seorang pemerintah tentera pengganas Filipina. Pencerobohan itu mengakibatkan 12 perwira negara-negara terbunuh dan menyebabkan kematian 56 pengganas dan 6 orang awam. Konflik itu diisytiharkan tamat pada 10 April 2013. Ekoran peristiwa berdarah itu, seramai 416 individu ditahan termasuk 110 orang disiasat di bawah Akta Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Pada 8 Jun 2018, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati ke atas 9 warga Filipina yang terlibat dengan pencerobohan bersenjata Lahad Datu berkenaan. Bantuan kerajaan. Susulan kejadian ini, kerajaan telah mengumumkan sumbangan sebanyak RM100,000 dan akan diberikan kepada keluarga anggota PDRM yang terkorban di dalam pertempuran di Lahad Datu. Manakala bagi anggota yang cedera, sebanyak RM50,000 akan disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Anggota yang terkorban juga dinaikkan pangkat agar keluarga mereka dapat menikmati kadar pencen yang lebih tinggi. Beberapa bantuan lain turut akan diterima oleh anggota dan keluarga anggota yang terlibat.
Bantuan RM1,000 akan diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada warga yang terlibat dalam krisis pencerobohan lahat datu. Bantuan juga akan diberikan dalam bentuk pembinaan semula kediaman dan premis perniagaan yang musnah disebabkan oleh kekacauan yang dilaksanakan oleh para pengganas di lahat datu. Pinjaman kerajaan juga akan diberikan kepada mereka yang mengalami kerugian dalam perniagaan disebabkan oleh krisis tersebut. Peristiwa ini cukup mendatangkan titik hitam dalam sejarah Malaysia, khususnya negeri Sabah. Kita berharap tiada lagi kejadian seperti ini akan berlaku di masa hadapan. Marilah kita berdoa semoga 12 perwira negara yang telah gugur terkorban akibat tragedi pencerobohan ini mendapat kebaikan yang berlipat ganda di sisi Tuhan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti channel Nengok TV untuk video dan info yang lebih menarik.